InsyaAllah hari ini kita akan membuat pengukuhan pendidikan Islam bidang fiqh tingkatan 5 bersama saya Ustazah Nur Azrina binti Osman. Bagi standard kandungan pelajaran 12 iaitu perkahwinan, ada beberapa standard pembelajaran yang perlu kita capai, iaitu menyatakan maksud perkahwinan, menjelaskan dalil galakan berkahwin, menjelaskan hukum berkahwin, menerangkan hikmah perkahwinan, menjelaskan golongan wanita yang haram dikahwini dan menerangkan 5 rukun nikah dari aspek maksud dan juga ayat. Jadi seharusnya dalam bab perkahwinan ini pelajar dapat mencapai ke 6 standard pembelajaran dengan baik. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa standard yang kita cuba capai dan insya-Allah ada beberapa panduan juga yang Ustazah akan beri bagi menjawab soalan dalam tajuk perkahwinan. Kita berfokus kepada beberapa subtopik di dalam bidang fiqh ini, tetapi dalam bab perkahwinan lebih kepada maksud, dalil, hukum, hikmah perkahwinan, sebab wanita haram dikahwini, rukun nikah, syarat-syarat dalam rukun nikah tersebut. Jadi bila mana pelajar dapat memfokuskan pada beberapa perkara yang telah Ustazah sebutkan, insya-Allah pelajar dapat menguasai tajuk perkahwinan ini dengan baik. Kaedah umum memahami dan menulis jawapan mengikut kehendak soalan. Di sini Ustazah akan nyatakan panduan bagaimana cara hendak menjawab soalan berdasarkan kata tugas ataupun arahan soalan. Pertama, bagi soalan ataupun kata tugas nyatakan, senaraikan yang membawa kepada satu markah kepada satu isi. Dan selalunya pelajar boleh menulis satu patah perkataan ataupun 2 patah perkataan. Kecuali soalan meminta kepada definisi ataupun maksud. Contoh, menyatakan maksud perkahwinan. Jadi di sini pelajar perlu menulis maksud perkahwinan dengan lengkap mengandungi kata kunci pertama dan juga kata kunci kedua yang membawa kepada 2 markah. Bagi kata tugas jelaskan, markah yang diberi adalah 2 markah bagi point ataupun jawapan yang diberi. Yang penting jawapan yang ditulis bagi kata tugas jelaskan hendaklah ayat lengkap mengandungi 3 patah perkataan ke atas. Ayat lengkap ya. Okey, bagi kata tugas ataupun soalan terangkan, huraikan yang mana memerlukan kepada isi dan juga huraian. Selalunya markahnya adalah 2 markah ataupun 4 markah. Bergantung kepada kehendak soalan diminta. Terangkan 2 hikmah perkahwinan, maka soalan tersebut nilainya adalah 4 markah. Okey, jadi pelajar hendaklah menulis isi ditambah dengan kata hubung kabus. Kadang-kadang ada kabus, ada suka. Apa dia kabus? Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Kalau guna kata hubung suka sama saja, supaya, untuk, kerana, agar. Apa sahaja kata hubung yang sesuai dengan isi dan juga untuk menghubungkan huraian tersebut. Okey, ini beberapa istilah yang penting yang kemungkinan akan keluar bagi tajuk perkahwinan. Contoh soalan yang keluar, nyatakan maksud perkahwinan ataupun berikan maksud wali. Ataupun soalan lain yang boleh keluar, nyatakan pengertian saksi. Ataupun boleh juga keluar, berikan maksud ijab, berikan maksud qabul. Apakah kufu? Jadi ada 6 perkara istilah ini yang pelajar perlu hafal kata kuncinya. Kenapa? Kemungkinan istilah ini diminta maksudnya di dalam soalan. Jadi contohnya bagi istilah perkahwinan, kata kunci yang perlu ada adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan menurut hukum syarak. Jadi jika ada perkataan akad menghalalkan persetubuhan, ada perkataan hukum syarak,
InsyaAllah jawapan anda adalah betul. Jadi kita tengok semula istilah perkahwinan. Sama juga dengan wali, kena ada perkataan orang mempunyai kelayakan. Wali ialah orang yang mempunyai kelayakan. Kata kunci kedua, untuk menikahkan pengantin perempuan. Saksi, orang yang menyaksikan. Kata kunci keduanya, boleh mengesahkan akad nikah. Sama juga dengan ijab. Kata kunci pertama, lafaz yang diucapkan oleh, kata kunci yang kedua, wali atau wakilnya. Qabul, lafaz yang diucapkan oleh bakal suami. Kata kunci pertama, lafaz yang diucapkan oleh, kata kunci yang kedua, bakal suami atau wakilnya. Dan kufu, persamaan taraf lelaki dan perempuan. Kata kunci yang kedua, daripada pelbagai aspek. Bila mana kata kunci ini lengkap dengan kata kunci pertama dan yang kedua, jika pelajar menulis dengan baik, jadi insya-Allah pelajar dapat markah penuh, iaitu 2 markah bagi soalan definisi. Ini contoh soalan yang Ustazah dah bagi. Apakah maksud perkahwinan? Jadi pelajar hendaklah bermula dengan kata kunci soalan. Tulis semula, maksud perkahwinan ialah apa dia? Akad. Akad ni adalah kata kunci pertama. Akad yang menghalalkan persetubuhan. Ini pun dah mencukupi untuk mendapat 2 markah. Tapi saya ingatkan pelajar untuk menghafal maksud ini dengan baik dan lengkap antara lelaki dan perempuan menurut hukum syarak. Ini membawa kepada kata kunci yang ketiga. Tetapi ingat, 2 markah sudah mencukupi. Jadi pelajar boleh menulis cadangan Ustazah, tolong hafal semua kata kunci ini dan menulis maksud perkahwinan dengan lengkap dan juga baik. Okey. Seterusnya, contoh soalan terangkan. Terangkan 2 hikmah perkahwinan. Kalau pelajar masih ingat lagi tentang kata tugas terangkan, pelajar perlu menulis isi dan juga huraian. Okey, bagaimana hendak menulis soalan ataupun menulis jawapan ini? Ambil semula kata kunci soalan, iaitu 2 hikmah perkahwinan ditambah dengan ialah titik bertindih, dan pelajar menulis jawapan isi dan huraian di bahagian bawah. Contoh jawapan isi dan huraian adalah memelihara keturunan yang baik, huraiannya untuk generasi akan datang. Hikmah yang kedua, isinya memenuhi tuntutan batin, huraiannya kerana ianya merupakan fitrah manusia. Saya harap pelajar boleh faham bagi soalan terangkan di mana perlu kepada isi dan juga huraian. Soalan seterusnya, soal kata tugas adalah jelaskan. Contoh soalan, jelaskan 2 sebab berlakunya perpindahan daripada wali nasab kepada wali hakim. Okey, sebab. Dia minta sebab ataupun faktor. Sebab apa? Macam mana nak jawab soalan ini? Jangan lupa, kata kunci soalan diambil iaitu salin semula 2 sebab berlakunya perpindahan daripada wali nasab kepada wali hakim. Ialah titik bertindih. Jawapan jelaskan, ingat, pelajar perlu menjawab ayat lengkap sahaja, yang mengandungi 3 patah perkataan ke atas. Contohnya, 2 sebab berlakunya perpindahan daripada wali nasab kepada wali hakim ialah wali nasab berada jauh melebihi 2 marhalah. Yang kedua, wali hilang dan tidak dapat dikesan. Jadi pelajar hendaklah mengetahui sebab perpindahan ni dengan baiklah, ya. Jadi insya-Allah kita teruskan dengan teknik membina jawapan kebat, di mana langkah pertama mengetahui kehendak soalan. Maksudnya kalau soalan bagaimana, jawapan mesti menerangkan tentang cara. Jika soalan kenapakah, jawapan mesti menerangkan tentang faktor, punca, sebab, alasan. Jika kehendak soalannya adalah berikan hujah ataupun pendapat, jawapan mesti memerlukan bukti dengan sokongan contoh. Dan juga kehendak soalan kemungkinan berlaku.
Jawapan mestilah menyatakan kesan ataupun akibat. Jika pelajar sudah mengetahui kehendak soalan, maka pelajar dapat mengenal pasti isi yang sesuai bagi soalan tersebut. Bagi langkah kedua, senaraikan isi yang menepati kehendak soalan. Pilih satu sahaja isi yang anda yakin boleh dihuraikan dengan baik. Jadi antara banyak-banyak isi yang senaraikan, pilih satu isi yang terbaik yang boleh pelajar huraikan. Yang ketiga, menghuraikan isi yang dipilih dengan memberi keterangan tambahan, bagi contoh kepada isi, boleh letakkan juga dalil Al-Quran atau hadis, boleh juga letakkan hikmah, kesan, punca, ataupun pelajar juga boleh menulis perumpamaan, kata-kata hikmah bagi huraian lengkap ini. Contohnya bagai au dengan tebing. Jadi bila mana pelajar menulis itu sebagai huraian lengkap, insya-Allah para pemirsa ataupun ustazah, pelajar semua akan menerima jawapan tersebut. Okey, seterusnya langkah keempat, memberi kesimpulan. Jadi kesimpulan ni mesti berkaitan dengan isi dan huraian. Tak boleh mengulang balik isi. Tak boleh. Kalau jawapan atas isi tentang mentaati perintah Allah, dekat kesimpulan tak bolehlah tulis kita hendaklah mentaati perintah Allah. Bila mengulang soalan, pelajar tidak akan dapat markah di situ. Jadi kesimpulan hendaklah menjelaskan tentang cadangan anda terhadap isu ataupun soalan yang telah diberi bagi penyataan tersebut. Okey. Contoh soalannya adalah diberi satu stimulus ataupun penyataan, iaitu penghayatan agama yang baik merupakan salah satu ciri yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memilih calon suami atau isteri. Dia bagi stimulusnya, fahamnya, maksudnya dia minta ciri calon suami dan isteri ni adalah yang beragama lah. Jadi soalannya adalah mengapakah? Ingat lagi mengapakah? Jika soalan berkehendak mengapakah, mestilah pelajar menulis tentang sebab ataupun faktor. Mengapakah ciri tersebut menjadi keutamaan bagi pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga? Soalannya, kemukakan hujah anda. Jadi ingat, soalan mengapakah meminta kepada sebab ataupun faktor ataupun alasan. Jadi ini saya dah letakkan satu kerangka kebat bagi pelajar yang masih terkapal-kapal untuk menjawab soalan kebat. Bila mana menggunakan kerangka ini, insya-Allah dapat membina jawapan kebat dengan baik. Okey, pendahuluan. Pendahuluan ni pelajar boleh ambil, dia menyatakan pendapat kan. Pelajar boleh menulis dengan pada pendapat saya dan terus masukkan isi. Apa isinya? Kita perlu memilih pasangan yang mempunyai penghayatan agama yang baik. Ini baru pendahuluan agar dapat membimbing ke arah kebaikan. Inilah isinya, dapat membimbing ke arah kebaikan. Dan huraiannya saya letakkan contoh seperti bersama-sama mempelajari Islam dengan sebaiknya. Jadi huraian lengkapnya saya letak kesannya, rumah tangga yang dibina akan mendapat keberkatan Allah kerana menjadikan Islam sebagai tonggak utama. Okey. Kesimpulannya kita boleh tulis, oleh itu pendahuluan bagi kesimpulan, kita hendaklah sentiasa mentaati perintah Allah agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini cadangan antara cadangan isi yang Ustazah boleh buat bagi jawab soalan berkaitan dengan penghayatan agama ni lah Ini isi yang mudah lah Ustazah tulis. Selepas pelajar sudah dapat menulis dengan baik menggunakan kerangka, ingat dalam peperiksaan pelajar hendaklah menulis soalan ini, jawapannya dalam satu perenggan. Ini contoh yang telah Ustazah keluarkan daripada kerangka tadi. Pada pendapat saya, kita perlu memilih pasangan yang mempunyai penghayatan agama yang baik. Isinya agar dapat membimbing ke arah kebaikan. Huraiannya seperti bersama-sama mempelajari Islam dengan sebaiknya. Huraian lengkap,
Kesannya rumah tangga yang dibina akan mendapat keberkatan Allah kerana menjadikan Islam sebagai tunggak utama. Yang terakhir kesimpulannya, oleh itu kita hendaklah sentiasa mentaati perintah Allah agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini contoh ataupun cadangan jawapan untuk soalan kebat yang telah Ustazah jawab. Jadi ingat, tulis dalam satu perenggan bagi soalan kebat. Jadi ada beberapa larangan dalam penulisan soalan kebat, iaitu tidak boleh menggunakan penanda wacana yang Ustazah akan sebutkan ini. Apa dia? Yang pertama, teruskan. Selain itu, di samping itu, berikutnya, sehubungan dengan itu, ataupun menulis perkataan wacana dan atau serta. Kenapa penanda wacana ini tidak boleh digunakan dalam menjawab soalan kebat? Kerana dia membawa kepada isi yang kedua dan seterusnya. Ingat, soalan kebat hanya memerlukan satu sahaja isi, disertakan dengan huraian lengkap dan juga kesimpulan. Tidak memerlukan isi yang kedua, ketiga atau yang keempat. Jadi jangan menggunakan penanda wacana ini di dalam penulisan kebat, bagi mengelakkan pelajar kehilangan markah. Baiklah, itu sahaja daripada Ustazah. Diharapkan bagi semua pelajar dapat menguasai tajuk perkahwinan dengan menjawab beberapa lagi contoh soalan di dalam buku teks dan juga buku latihan ataupun buku aktiviti yang diberi oleh guru. Jadi jika pelajar dapat menjawab menggunakan panduan menjawab soalan ataupun teknik menjawab yang diberi, InsyaAllah pelajar akan menguasai ataupun menyempurnakan penulisan jawapan dengan baik. Itu sahaja daripada Ustazah. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.